Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama kita meluangkan masa sedikit untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sebentar lagi kita menunaikan kepada solat fardu zuhur secara berjemaah, dan seterusnya kita hadir ke dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan selawat kita itu menunjukkan kecintaan kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini untuk kuliah zuhur, insya-Allah saya merujuk kepada kitab 59 Mutiara Nabawi atau Imam Nawawi memilih berkenaan dengan bab perbahasan berkenaan dengan nasihat ataupun mutiara-mutiara yang terbaik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita ambil yang pertama, mutiara yang pertama yang dikeluarkan oleh dalam kitab ini, iaitulah mensyukuri nikmat. Maka ulama meletakkan yang pertama mensyukuri nikmat. Bila sebut tentang kita, sebelum kita pergi jauh, kita nak tengok dulu kenapa ulama letak yang pertama ni mensyukuri nikmat. Syukur nikmat. Syukur ni berterima kasih lah. Syukur kan. Kita dapat sesuatu perkara, syukur. Ucapkanlah alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Settle tu. Dapat baik, alhamdulillah. Kadang ada orang dapat buruk pun dia alhamdulillah juga. Sebab semua yang jadi atas dunia ni semua atas kurniaan Allah, baik atau buruk. Ada orang dia tu, Ustaz, kalau boleh lah nanti saya lah dapat anak, Ustaz, nak lawa-lawa comel-comel putih melepak, tiba-tiba dapat hitam, contoh. Dia nak putih tapi keluar anak di perut dia tu hitam. Apa dia kata? Allah, hitam pula. Dia tak syukur lah. Sepatutnya syukur ni bermaksud you dapat apa-apa atas dunia ni, baik atau buruk, maka you syukur. Sebab apa yang jadi ni semua atas kurniaan Allah. Satu, syukur. Yang kedua, nikmat. Apa maksud nikmat ni? Nikmat ni bermaksud anugerah. Anugerah daripada siapa? Manusia ataupun Allah? Jawapannya ada daripada Allah. Itu yang disebut sebagai nikmat. Nikmat ni anugerah yang Allah bagi pada kita lah. Anugerah mata, telinga, boleh berjalan, boleh bercakap, dera rasa, dera lihat. Itu semua anugerah. Yang tak ada boleh beli kat kedai hardware, tak ada jual. Ada tak kita pergi kedai kita pergi di awal kita tahu boleh tak beli dera mata? Mana boleh. Tak ada jual. Boleh beli spek mata tapi belum tahu boleh tengok lagi. Sebab itu nikmat. Tuan-tuan boleh makan. Makan ni pun nikmat besar. Ada orang dia tengok makan ni tapi tak boleh makan. Dia tengok makanan tapi tak boleh makan. Sebab kita boleh beli makan tapi kita tidak boleh beli selera makan. Betul? Tu belum ada lagi tu falsafah lain banyak sagi awal sangat tu. Baik, jadi sebelum kita pergi jauh, ulama memulakan dengan satu surah. Surah Ibrahim ayat 7. Surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz tanazzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu. Quran ni tuan-tuan, kalau kita baca, banyak Allah ni dia bagi tahu rahsia-rahsia. Kalau kita atas dunia ni banyak benda yang dirahsiakan, kematian, rezeki, jodoh. Kadang benda-benda tu kita nak tahu tu. Sebab tu pergi telik tu. Telik lah.
Tilik-tilik tangan tu. Nak tahu jodoh saya ustaz, macam mana, tinggi ke, rendah ke, hitam ke, putih ke, tu dia gitu. Baik. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahi nikmatku kepadamu. Baik. Yang pertama Allah kata, jika kamu syukur, maka aku akan tambah lagi. It's the point. It's the point. Bahasa Inggeris tu. Itulah point dia. Makna kita nak cukup atas dunia apa? Syukurlah. Dapat naik kancil. Alhamdulillah. Boleh. Ini dia kata kat lelaki. Tiap-tiap hari balik nak kata. Kancil ni lah bang. Sasap rosok. Tak syukur lah. Ada orang kancil pun tak ada. Betul kan? Sebab tu, lihat apa yang ada. Jangan sibuk duk tengok orang. Tengok orang tu lebih pula dari kita. Cuba tengok orang yang kurang dari kita. Tuan-tuan, syukur ni. Jangan you tengok orang lebih. Bila you tengok orang lebih, you rasa kurang. Betul tak, tuan? Tengok orang yang kurang. Contoh naik kereta kancil. Tengok orang yang tak naik kereta. Naik basikal. Syukur tak? Syukur aku dapat naik kereta. Dia naik basikal je. Kalau hujan, kancil-kancil aku ni pun, kereta buruk aku ni pun tak kena hujan. Betul tak, tuan? Itu tandanya syukur. Sebab tu Allah kata yang pertama, kamu syukur, aku tambah lagi. Jadi tuan-tuan syukur banyak-banyak. Tuan-tuan bangun pagi ni, Alhamdulillah syukur. Esok insya-Allah Allah panjang umur lagi. Ni kadang bangun buka Facebook. Masalah. Contohlah kan. Baik. Dan seterusnya. Dan demi sesungguhnya. Jika kamu kufur dan ingkar. Sesungguhnya azabku amatlah keras. Baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala beri dua perkara peringatan pada kita. Syukur Allah tambah. Kamu kufur. Aku sediakan azab yang pedih. Very easy. So Quran menjawab sangat mudah. Makna syukur dapat nikmat lagi. Kufur dapat azab. Sebab tu Allah ciptakan di akhirat ada dua kan. Satu heaven, satu hell. Ada lain tak? Lotus, Tesco ada? Tak ada kan? Dua ya tuan-tuan. Heaven or hell. When you do the best, you get the heaven lah. You do the bad, you go to hell lah. Itu saja. Makna very easy hidup ni tuan-tuan. Ada orang kata susah lah ustaz hidup ni. Apa susah hidup ni? You follow the step. You follow the SOP. The Islam SOP. And then you do the right lah. You akan buat yang betul. Betul tak? Betul tak betul kak? Kau tak buat setuju? Betul tak? Masa you tak mau buat benda betul. You nak kena juga. Orang suruh pikuk dia nak pergi lostak. Masalah. Contoh. Jadi the problem itulah masalahnya. Baik. Kita merujuk lagi tuan. Daripada Ibnu Abbas. Dia berkata. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda. Ni'matani. Ma'munun fihima kasirun minan nas. As-sihatun wal farahun. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, dua kenikmatan yang sering dilupakan. Ni hadis ni riwayat Bukhari. Nabi kata dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Nabi sebut. Sebab tu lah tuan-tuan tengoklah hadis-hadis Nabi. Nabi dia tak panjang-panjang. Dia tak ada kias-kias. Dia terus. Straight in the point. Sebab tu dakwah ni, jangan banyak kono-kono kan. Bila orang tanya kita, straight the point. Apa hukum ni? Point tu. Jangan duk banyak sangat. Lagi orang pun jadi, tak faham. Betul tak? Baik. Nabi kata dua perkara yang nikmat manusia lupa. Yang pertama, as-sihatun. Apa tu? Kesihatan. Yang kedua, wal faraqun. Apa tu? Lapang. Betul tu? Waktu lapang. Yang pertama, Nabi kata, waktu sihat. Kesihatan lah. Berapa ramai manusia atas dunia ni tuan-tuan. Bila diberikan sihat, diberikan kesihatan yang terbaik, maka dia lupa diri. Amai. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan itu. Dan sebab tu ulama' sebut, yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah, seseorang tidak dianggap memiliki waktu lapang. Sehinggalah dia mempunyai waktu lapang dalam keadaan sihat. Sesiapa yang memiliki waktu lapang dan sihat tubuh badannya, maka hendaklah tidak tertipu sehingga meninggalkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Maka ulama kata, kenapa yang Nabi kata yang pertama as-sihatun wal faraqun, kesihatan dan waktu lapang ni nak menunjukkan you jangan lupa waktu sihat takkan tak ada waktu lapang langsung. Kenapa waktu sakit baru ada waktu lapang? Why? Kenapa? Kenapa sihat? Tak ada waktu lapang. Nak datang masjid tak dapat. Nak duduk ngalim ulama tak dapat. Kenapa waktu sakit baru ada waktu lapang? Duduk ngalim ulama. Ustaz tolong doakan saya. Ustaz tolong ni. Kenapa? Why? Kenapa? Tuan-tuan boleh jawab ni.
Sebab tuan tak sakit lagi. Betul tak betul? Cuba doktor kata, kanser stage 4. Kanser stage 4. Kalau stage 4 ni, ada harapan ke harapan menjadi kelam? Kita sebagai orang beriman, ada harapan lagi lah. Tapi selalunya kelam lah. Kan? 4 bulan doktor kata, kalau 4 bulan nak jadi 6 jahanam, dia baik. Dia baik. Kenapa you have 4 months, you jadi baik? Kenapa dulu you have 30 tahun, 40 tahun, jadi jahat? Kenapa? Sebab Allah tak bagi sakit. Bila Allah bagi sakit, Allah tarik nikmat kesihatan, Allah nak tengok, you ada masa lapang. Sebab tu kita ni, tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, di Malaysia ni, ada orang dia ambil insurans tu, insurans kesihatan. Tuan-tuan ambil insurans kesihatan? Tak mengaku. Hari yang bopok ni. Tanya, mari saya pergi kuliah di Sedar mengaku. Kau bopok tu, hak ni tak mengaku tu. Senang. Pahala tuan. Baik. Yang insurans tu lah, insurans tuan-tuan ambil yang masuk cover 1 tahun 200,000 tu. Kan? Prudential, AIA, macam-macam lah. Ada orang dia ambil, saya kuliah satu tempat di jawatan kerajaan, dia kata, saya Ustaz, saya ambil satu family, 1 bulan 600. Cover bini, cover anak, cover dia sekaligus. Di mana dia cover, takaful tu cover untuk satu keluarga. Ustaz, saya ambil seorang je. Satu kepala, RM160. Ada Ustaz, saya ambil untuk anak satu-satu lah. Tuan-tuan, kenapa? Bab healthy. Healthy ni kesihatan. Kita sanggup habis duit banyak. Sedangkan Nabi kata, as-sihatun. Kesihatan. Kenapa kita sanggup habis banyak? Sebab kita menganggap itu sebagai satu jaminan. Betul tak, tuan? Betul tak, tuan? Jaminan. Jaminan apa, tuan? Jaminan apa? Kalau aku sakit, aku pergi swasta, jamin no. Jamin hangguk hang. Ingat pergi hospital swasta tak mati. Sebab tu orang Afrika ni, yang disebut dalam TikTok ni, kan tadi saya kata, you can buy food and then you cannot buy apa selera makan. You can buy healthy and then you cannot buy apa kesihatan. Kita boleh beli kesihatan tapi kita tak boleh beli kesembuhan. Betul kan? Sebab tu kita kata, tak salah kita beli insurans tu, tak salah. Tapi kita jangan berharap insurans tu boleh menjamin nyawa kita supaya panjang umur. Betul tak betul? Kan, tuan-tuan ambil. Ambil kan? Itu. Ambil lah, tak ada masalah. Baguslah kan? Nak selesa esok kalau kena, contoh, kalau kena tu, orang kata, sebagai dugaan kan? Kalau masuk hospital tu kan, kita duduk cepat selesa, kan? Boleh pegang tasbih, betul tak? Kau duduk tengok cerita K-pop lagi? Kan? Duduk hospital KPJ ke apa, selesa, duduk buat VVIP kan? Contoh, duduk seorang-seorang, boleh bertafakur banyak-banyak, boleh beristighfar, tak suruh tengok cerita larok-larok, betul tak? Ni duk larok lagi. Kan, itu. Sebab tu sehat, sebab tu tak apa tuan-tuan, kita kena memikirkan. Sebab tu waktu sehat ni, you gunalah yang terbaik, waktu sakit pun guna yang terbaik. Yang kedua, waktu lapang. Sebab tu, disebut lagi dalam kitab ni, antara bentuk kesyukuran adalah, antara dua kali perkara tadi, kesihatan dan waktu lapang, ulama kata, antara bentuk kesyukuran adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Very simple. Ulama kata yang pertama, you buat apa yang Allah suruh, yang kedua, you tinggalkan apa yang Allah larang. Itu saja. Dan jangan tunggu bila you sakit baru nak buat benda Allah suruh. Bila waktu sakit baru nak buat apa yang Allah nak tinggalkan apa yang Allah larang. Itu diterbalik 360 darjah. Sebab tu waktu sehat ni, waktu kita sibuk dah, kita cari. Betul, macam contoh, Nabi kata sedekah yang paling hebat apa? Sedekah paling hebat sekali. Waktu senang ke waktu susah? Susah. Masa tu ada RM1 lah. RM1 tu nak makan tapi buh dalam tabung lah. Boleh tak boleh? Boleh tak tu? Tak kena, boleh sanggup. Kalau ada RM1 dalam poket, belum tentu silap tabung-tabung dia buat lari. Kan? Bukan senang. It's not easy. Bukan mudah, tuan-tuan. Sebab tu saya kata, nak menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Prinsip ni tuan-tuan, kalau orang beriman dia tak payah cerita banyak-banyak. Bila sebut tentang tinggalkan Allah larang dan buat apa Allah suruh, dia akan buat. Betul tak? Sami'na wa ata'na, mudah gitulah. Sebab itulah hidup kita tuan-tuan, nak tenang, ikut apa yang Allah kata, ikut apa yang Nabi kata. Tapi itu yang payah kan? Itu yang payah kan? Betul tak? Nak makan kena tengok ada halal, viral tak boleh makan, tak ada halal tak boleh makan kan? Tapi kalau kata Allah kata tak ada tanda, tak ada benda yang halal, benda tu tak halal tak boleh makan. Tapi sebab viral makan juga.
Betul tak betul? Bobor lah, babok lah, macam-macam lah. Kan? Apa tu apa? Saya kalau pergi Melaka tu kan, dekat Ion Bandaraya tu kan, depan Old Town tu ada kedai apa ayam gunting tu. Totally ayam gunting tu Cina punya. Berapa? Ion Melaka Bandaraya. Tak benar kan? Ada Old Town ujung kan? Depan tu kan ada kedai gunting, bukan gunting rambut, kedai gunting ayam tu, ayam potong tu Cina kan. Saya kena duduk dengan bini saya duduk perhati. Cuba tengok siapa yang kena. Ada tu hak pakai tudung mai beli. Dua ada. Hang tengoklah, totally tu kedai tu bukan ada logo halal dan sebagainya. Tapi dia memilih untuk perut dia. Dia tidak memikirkan halal kan? Halal. Sebab tu kalau orang tak fikir halal haram ni, dia makan je tuan-tuan. Sebab tuan-tuan jangan pelik. Babi pun dia telan, arak pun dia telan. Sebab dia tidak memikirkan halal dan haram. Tuan-tuan fikir benda tu? Kenapa tuan-tuan fikir? Dan kita fikirlah, makan je lah. Makan je lah. Bukan senang ustaz ke statement ni. Makan je lah. Kenapa tuan-tuan fikir tu halal haram Nak minum arak. Arak ni janganlah. Kenapa kak? Kenapa letak balik? Kenapa tak minum kak? Tak boleh, ni haram sebab ada iman. Itu saja. Betul tak betul? Simple. Baik, seterusnya. Kesihatan merupakan nikmat yang cukup berharga di sisi seorang insan. Baik, ulama dalamkan lagi. Ulama kata kesihatan ni satu nikmat yang cukup berharga. Bermaksud, bila cukup berharga ni, dia lebih mahal daripada duit. Betul? Sebagai contoh mudah. Tuan-tuan kalau sakit ni tak guna dah. Betul? Sakit yang kronik lah. Contoh, buah pinggang. Duit banyak pun, kalau tuan-tuan nak tukar dengan orang tak mau bagi. Laku duit tuan-tuan. Haji, tolong Haji, buah pinggang saya rosak ni. Faham pula dia tu. Ni aku bagi 50 ribu kah, 1 ribu juta kah, aku tak mau. Hang lantak hang lah. Makna duit sudah tidak laku. Sebab tu ulama' kata dalam hadis ni berpandukan daripada Ibnu Umar, dia menyatakan pergunalah masa sihatmu sebelum sakitmu dan waktu hidupmu sebelum matimu. Ni kata Ibnu Umar. Sebab tu dia menyatakan begini. Kita tuan-tuan, kita melihat bahawasanya sekarang, dalam konteks sekarang, duit itu everything. Betul tak tuan-tuan? Tapi kita lupa, kesihatan kita itulah paling berharga. Dan ramai orang tuan-tuan, bila dia menyesal ni, bila dia sakit lah. Rupanya duit aku duk cari siang malam ke petang, tak cukup dengan tu buat Grab, tak cukup Grab Lalamove, tak cukup Lalamove, macam-macam dia buat tu. Rupanya tak ada ni nilai. Betul tuan-tuan? Bila dah sakit terkata-kata ni, ramai aja tu. Dia tu, Ustaz, Allah, sia-sianya saya Ustaz. Saya cari duit sebanyak-banyaknya Ustaz. Rupanya selama ni duit itu tidak menjamin apa-apa. Bila dia sedar? Bila dah sampai tu tahap fasa kita ke hujung. Bila tu? Bila nak apa? Bila nak mati lah selalu. Ya. Cuba tuan-tuan tengok bila orang nak mati ni. Baik ke tak? Baik ke tak orang bila orang nak mati ni? Macam saya bak tadi ya, bila doktor kata sekian-sekian, dia baik tak? Baik dia tuan-tuan. Dulu Haji Bakhir lebih gedekut. Lah ni tuan-tuan pantang jumpa bagi jumpa. Saya belanja. Baik saja ni saja buat baik lebih. Pasal apa? Saya hari ni baru saja buat baik. Tahun lepas tak buat baik sebab dia ada something wrong. Tapi bagus juga tuan-tuan. Tidak dinafikan. Dengan Allah titipkan sakit itu, Allah tarik nikmat kesihatan itu, maka kita jadi baik. Baguslah dah. Betul tak? Setuju tak saya bang? Sebab ulama kata Allah tidak melihat pada pengawalan, tapi Allah lihat pada pengakhiran. Mana tuan-tuan awal dia baik, hujung 6 jahanam. Tak dia. Mana terbalik. Mana awal jahat, ujung baik. Okey lah tu. Tapi jangan buat. Lagi saya kata, boleh. Cantik lah. Macam saya katalah, dosa minum arak ni, dosa dia boleh ampun. Yang tak boleh ampun tu syirik. Boleh minum Ustaz. Ini masalah orang kata. Sebab tu saya malas nak cakap apa bab tu. Kalau haram je, tak payah cakap apa-apa lah. Baik. Sambung. Betapa ramainya yang lalai dan apabila diberi nikmat sihat dan kembali kepadanya apabila sakit. Lalai dalam mensyukuri nikmat kesihatan dengan berterusan tenggelam dalam maksiat, apa yang diperintahkannya ditinggalkan. Apa yang dilarangnya itu dizalimi. Betul-betul. Makna kata ulama, nikmat kesihatan dan nikmat yang mana Allah beri kepada kita ni, bila Allah bagi makin banyak dan makin banyak, ramai di kalangan manusia ni berterusan tenggelam dalam maksiat. Contoh, dia ni contoh ada orang kata, Ustaz, saya nak tinggal zina ni payah Ustaz, sebab dia zina ni dia ketagih tuan-tuan. Macam orang berkapa ni, minta saya sebut lah. Ini kes yang betul, bukan saya reka-reka. Dia bila berkapa ni kadang-kadang dia ulang-ulang berzina ni.
Bukan sekali, bukan 2 kali berulang. Bila kita tanya adik duk buat ni, adik tak rasa bersalah kok. Dia kata, Ustaz, dia jadi nak. Macam kita ketagih dadah lah kan. Tak kena jadi Parkinson. Jadi nak kena. Bila dia akan hisap, bila kena HIV AIDS. Bila kena itu, dia nyesal tak? Kau dia nak buat lagi? Dah, dia nyesal lah. Kenapa? Sebab penyakit tu ada ubat tak? Tak ada ubat lah. Melainkan you sendiri lah. Dan kebanyakan kita tengok pun yang kena penyakit tu kebanyakan mati tak? Selalunya. Ni bukan saya nak kata itu ketentuan. Tapi nak katanya selalunya. Kita tengok di hospital kan. Selalunya mati ke tak? Sebab tu saya kata tuan-tuan. Kenapa Allah haramkan zina? Sebab tu ada sebab. Wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Kerana zina tu dia akan membawa kepada kerosakan. Betul kan? Rosaknya dengan adanya zina itu. Baik. Apa yang diperintahnya ditinggalkan, apa yang dilarangnya dizalimi. Sebab tu contoh, bab semayang. Tuan-tuan, sekarang ni kalau kita tengok, berapa ramai orang yang sihat tak semayang. Ramai tak tuan-tuan? Ramai. Waktu sihat tak semayang. Ada orang waktu sihat ni tuan, semayang kok, semayang lewat. Ada tak? Dia ada 2 golongan tak sebut. Satu golongan, dia tak syukur bila Allah bagi sihat pada dia zalim dengan sihat itu. Apabila dia tak dirikan benda yang wajib. Apa yang wajib? Contoh. Yang pertama kita tengok rukun Islam, syahadah. Yang kedua, solat. Dan ramai orang menzalimi diri dia dengan dia meninggalkan solat. Sedangkan solat tu mudah tak? Mudah tuan-tuan. You pergi mana di Malaysia ni, di dunia ni pun, kena semayang tak? Kena semayang. Jam kena semayang? Jam, jalan jam. Kena semayang tak? Ada orang tak semayang. Jalan terus. Dengan alasan apa? Kalau berhenti pun Ustaz, ramai. Tu alasan munasabah ke Munas Sarawak? Tuan-tuan jawab lah, saya tanya ni. Munasabah ke Munas Sarawak ke? Abang, saya tanya abang. Kalau abang nak cerit pun berhenti tak? Abang nak terkucil, abang berhenti tak? Kan abang jalan kau sampai Kelantan tu. Nak benar nipu memang. Abang berhenti tak? Walaupun abang tahu ramai orang dekat tandas tu. Abang berhenti kenapa? Sakit perut Ustaz. Apa kebodohnya Ustaz ni? Soalan saya, kenapa abang tak berhenti semayang tetapi abang nak berak dia, abang berhenti, kenapa? Sedangkan benda yang sama ada tempat yang sama, betul kan? Tempat yang berbeza, tapi tempat yang berbeza, amalan yang mana kita nak buat di tempat yang sama, betul kan? Tandas dan surau itu tempat yang sama. Tapi kenapa kita tak buat? Sebab tu tuan-tuan jangan heran, ada orang tuan-tuan, tanda dia syukur ni, atas hilak boleh semayang. Betul kan? Kita tengok, nak tunjuk alim tu. Bukan pasal tunjuk alim tu kan. Sebab jam. Dan dia menepati masa. Betul kan? Macam tuan-tuan pergi stadium. Ada orang tahu Ustaz. Seronok lah Ustaz. Nikmat lah tu. Dapat pergi stadium. Dapat pergi jogging. Dapat naik kayu basikal. Nikmat dah tuan. Nikmat. Ada orang basikal tak boleh kayu. Sebab dia gayat. Dia tak kayu. Azan. Masuk tu lah. Terus. Dia gayat tak kayu. Tuan-tuan dapat kayu basikal. Nikmat tu. Tapi jangan kayu basikal sampai tak sembahyang subuh. Saya kadang-kadang pergi kan, dah ni subuh lewat. 6 suku, 6.13 kan. Kadang-kadang ada geng mangkuk bin Hayun ni, duduk kayu bersekat tu. Kita lalu nak pergi subuh. Dia kaluk kayu bersekat tu. Apa tu, popot nak pergi semayang. Dah lah bukan seorang, 10-20 orang juga. Kadang-kadang dia berkumpulan kan, yang lampu nyala tu. Pergilah semayang dulu. Azan duk bunyi dah. Kadang sebab saya kalau dekat pulau subuh ni, saya akan lewat sikit lah. Kalau 6 suku tu, saya dalam 6.13, 6.10 saya pergilah. Kalau duk kayu bersekat dalam pukul 6 dekat-dekat orang dah azan duk kayu bersekat, agak-agak pergi semayang tu. Agak-agak tuan-tuan lah. Takkan tuan-tuan nak kata kena husnuzon Ustaz pergi popok tu. Kalau depan masjid pun you lalu tak berhenti. Dan you tengok dia bawa pun tak bawa pakaian apa. Duk bawa tu ayak tu satu pancuk tu. Lepas tu handphone tu satu duk buat live. Lepas tu pungkok duk tonggek tu. Agak-agak dia nak berhenti je. Geram kat aku. Kena fikirlah tuan-tuan. Kenapa you tak boleh berhenti? Ustaz, seluar tak tutup aurat. Bawalah baju spek. Betul tak? Awak, kain pelekat tu 3 kilo. Kain pelekat ni, orang lelaki, orang lelaki. Kain pelekat dia pakai berapa kilo? Selum tu 3 kilo. Berat je. Tak ada tuan-tuan. Kain pelekat satu, betul tak? Lepas tu baju t-shirt satu. Bola ambek kecil tu kan? Lepas tu, bawalah pergi mana? Senang nak berhenti semayang. Tapi orang kita ambil mudah. Sebab dia tenggelam dengan maksiat. Dan dia merasakan benda tu sedap bagi dia. Lalai ni tuan sedap. Sedap lalai ni tuan. Macam kita duk makan lah. Makan ni bagus tak tuan? Makan bagus tak? Itu cerita makan je sebab saya duk lapar. Makan ni bagus tak? Bagus.
Bagus makan ni. Tapi kalau makan banyak, bagus tak? Dia akan datang mudarat. Contoh, ubat ni bagus tak? Ubat. Bagus, doktor kata contoh. Tuan-tuan sakit tekuk kan? Sakit tekuk. Batuk-batuk. Tuan-tuan jumpa doktor, doktor bagi ubat batuk. Kan dia bagi ubat lain. Sakit tekuk, dia bagi ubat cirit. Mana dah? Dia bagi ubat batuk. Ni ubat batuk contoh. Dia akan bagi tahu tu dos dia, dos. Ubat batuk ni, satu hari pakcik makan 3 kali tau. Jangan lebih tau pakcik. Pakcik pasal tak lebih. Jangan-jangan. 3 kali saja. Baik doktor. Jadi dia tu penyanyuk lupa. Balik rumah dia makan 3 botol. Contoh. Bila dia makan ubat batuk 3 botol, dengan doktor kata dos 3 sudu, apa akan jadi pada dia? Dia akan jadi benda tak elok lah kan. Sebab tu mudarat, kalau kita lebih dia akan jadi mudarat kepada kita. Baik. Namun masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan pandangannya, kasih sayangnya, iaitu memberi hambanya peluang demi peluang untuk memperbaiki kekhilafan. Ni satu lagi. Itu tandanya Allah sayang kita lah. Maknanya ulama kata, Allah ni dia pandang pada kita ni dengan rahmat. Rahmat ni bermaksud, you buat dosa banyak mana pun, Allah akan ampun. Betul tak? Melainkan syirik lah. Syirik ni maksudnya lah, semua topekong ke, sembah busut ke, jumpa tok bomoh tu tak boleh lah. Tapi yang nak kata selain berdosa tu, you zina, you makan rasuah, you makan benda haram, apa pun, maka Allah akan ampun. Tapi jangan ingat pula, bila Allah dah ampun ni boleh buat sesuka hati. Cuma kita ni satu prinsip tu saya nak sebut lah. Tak tahu lah tuan-tuan, betul tak betul. Kita ni pandai buat dosa tapi tidak mahu meminta ampun kepada Allah. Betul tak tuan-tuan? Pandai buat tapi tak pandai minta ampun. Setuju? Tak apa setuju nampak? Bila kita selalu duk minta ampun Bila? Hari raya. Raya sebab pergi rumah orang tu, minta maaf lah dulu buah pelam saya curi you. Tahu. Selain pada tu, bulan Ramadan. Ni tak lambat ni sebab saya promote. Bulan Ramadan tak lambat ni, cuba tengok bulan Ramadan. Oh tuan-tuan, qiyamul ni masjid penuh. Lepas Ramadan tak ada orang, klik SMS kan. Kenapa Ramadan saja you nak minta ampun? Sebab dosa tu Ramadan je Allah ampun dosa. Macam tu. Ataupun setiap tahun, setiap umur kamu tu diberikan kesempatan Allah untuk diampunkan. Tapi kita malas. Betul kan? Sebab tu kita ni buat pandai minta ampun tidak. Saya rasa minta ampun ni mudah tuan-tuan. Simple lah. Tuan-tuan. Apa tuan-tuan buat nak minta ampun ni? Mudah. Sembahyang sunat, taubat 2 rakaat. Tuan-tuan pergi masjid tuan-tuan habis mengisyak tu, habis sembahyang sunat 2 rakaat tu, tuan-tuan sembahyang taubat 2 rakaat, lepas tu tuan tutup dengan solat sunat yang 3 rakaat tu kan. Saya tahu masalah. Tapi kita buat tak? Yang banyak saya tengok tak ada angkat doa, calur lah. Imam tu cung bilang. Oh dahsyat, dia dengan the flash lebih kurang, laju dah mampu. Kalau mana ni kat lebih perang. Kan? Baik, seterusnya. Para ulama juga telah mengingatkan kepada kita pada satu faktor yang penting yang perlu diambil kira dalam kehidupan umat Islam, iaitulah masa lapang. Masa lapang tidak akan tetap lapang selapang-lapangnya. Betul tu? Ulama kata, masa lapang ni dia tidak akan lapang selamanya. Setuju? Bila tak lapang? Bila tak lapang tu? Bila yang takkan lapang lah lepas tu? Bila matilah tak ada lapang dah. Sebab tu orang kata, Ustaz, kalau mati, Ustaz, saya nak tanam di masjid lah. Hal buat macam ni. Saya khabar kat anak tu, jangan tanam di tempat lain, jangan tanam pukul beraja dengan masjid. Tanam dekat masjid. Apa saya buat pakcik? Senang kalau kuliah Ustaz saya dengar. Kalau tak. Dia lapang bila dalam kubur. Saya nak abang ni, bagus ke orang tua ni abang? Saya ambil, saya cerita lah. Dia nak abang, aku lapang ni sebab dalam kubur baru boleh dengar kuliah Ustaz. Lah hidup tak ada lapang ni. Sebab tu ulama kata, you kena ingat, pentinglah kehidupan, the times, masa tu. Dan lapang, dia tidak akan lapang selama-lamanya. Dan ulama sambung, ia boleh saja diisi sama ada dengan perkara yang baik atau sebaliknya. Masa lapang ni ulama kata, you boleh isi dengan baik ataupun buruk. Baik, sesiapa yang tidak menciptakan kesibukan diri dengan perkara yang benar, maka dia akan sibuk dalam hal yang sia-sia. Baik, ulama akui manusia atas dunia sibuk, busy. Busy tak? Busy tak? Betul tak busy ya?
Busy. Sibuk meeting. Tanyalah siapa pun. Saya ustaz, outstation sana, out sini, out service. Macam-macam. Sibuk lah. Dan ulama kata, you cipta kesibukan diri dengan perkara yang betul. Contoh, you sibuk, semayang jangan tinggal, Quran jangan lupa baca, buat benda yang betul, jangan tinggalkan apa yang Allah, jangan buat apa yang Allah larang. Betul tak, tuan? Simple lah. Contoh, tuan sibuk, dia buat Grab. Saya kira ramai dia jumpa orang buat Grab ni. Lah ni kan orang malas, orang tak mau kerja krikat ni pun duk kerja buat Grab kan. Dia tahu Ustaz, kami ni orang muda Ustaz. Kerja Grab ni seronok Ustaz. Food Panda ni halal lama apa ni seronok. Kami tak terikat. Buat banyak mana apa sampai 2-3 pagi pun siapa tak kacau. Saya kata baguslah, cari duit ni bagus. Islam suruh kita cari duit. Islam tak bagi kita pemalas. Islam tak suka. Nabi pun tak suka orang yang malas-malas ni. Tapi kita sibuk-sibuk atas jalan. Kita sibuk-sibuk hantar makanan. Isikan masa itu yang kita buat itu dengan manusia itu dengan benda yang betul. Contoh, pergi rumah orang, tekan loceng. Kan, kalau dia Islam, bagi salam kan? Assalamualaikum. Kan, bagi salam ni, dapat pahala. Jawab salam dapat pahala. Lemparkan senyuman. Dan kita, saya dah pesan kau, Ustaz kena pesan kau dekat geng kat mana Ustaz kuliah ni. Kami yang tak makan aku, jangan dia buat muka macam muka jebon. Kan? Yang kadang-kadang kita manusia ni, bila makanan lambat, apa dia buat? Bila sampai lambat, tuan-tuan jangan marah saya cerita ni. Bila tuan-tuan lapar, makanan lambat sampai, tuan-tuan buat apa? Ha? Keruk dari okey lagi. Yang maki you. Hang ni bodoh. Dia tu. Sedangkan dia dah bak ni minta maaf lah ni. Hujan saya berdua. Kan dia bagi tahu kan, kan? Betul tak kan? Kita dengan kepala angin. Dah lah, angin dengan kepala apa sama juga. Sama-sama naik, tuan-tuan. Sebab tu kita sabarlah banyak-banyak. Maka dia akan sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebab tu kerek dengan benda yang betul, takkan jadi benda sia-sia. You kerek benda yang tidak betul, akan jadi benda yang sia-sia. Baik. Justru itu, beruntunglah orang-orang yang mengisi masanya dengan kebaikan dan amal soleh, serta celakalah orang-orang yang mengisi masanya dengan kemaksiatan. Itulah. Maka celaka orang atas dunia ni, setiap masa dia buat benda maksiat. Ada tak, tuan-tuan? Ada lah di dunia ni. Ada orang, alah sebut bukan kawan-kawan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ni, dia ni setiap masa dia buat maksiat. Ada tak? Kadang-kadang kita kata dia, hang tak takut mati ya? Lambat lagi. Memang orang yang syok dengan maksiat, you tanya tentang akhirat, dia kata lambat lagi. Tapi kita tak boleh jawab itu. Tuan-tuan orang tanya jawab je lah. Tak takut mati ya? Tuan-tuan kata apa tu? Okay, anda tanya, anda jawab ni. Orang tanya tuan-tuan, tak takut mati ya? Tuan-tuan jawab apa? Jawab apa? Kau jawab apa kau? Orang tanya, tak takut mati, jawab apa? Mati itu betul. Takut apa? Mati-matilah. Itu jawapan kita, betul kan? Betul tak betul? Yang kita jawab, lambat lagi. Ini apa jawapan ni? Sebab hang makan suplemen 50 botol. Wah, ingat makan suplemen, pergi gym, 6 six pack tak mati. Tuan-tuan, mati ni sebab sihat ke, sakit ke, sebab lain? Mati sebab apa? Sebab sampai waktu, sampai ajal. Itu saja. Nah? Sebab tu, isikan kebaikan dan amal soleh. Tuan-tuan naik kereta ni, tuan-tuan main kuliah ni, main kerja ni naik motor ke naik kereta? Naik motor dah. Ada naik kereta? Ada. Wih, pahala banyak dia macam Ustaz. Kan di Kuala Lumpur kan jam. Betul tak? Tuan-tuan naik motor, orang himpit tuan-tuan. Tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan nak masuk, dia pun kepit lagi. Tuan-tuan nak masuk, dia kepit lagi. Jalan tu memang sebelah terparit. Tuan-tuan buat apa? Buat apa? Hon lah. Hon okey lagi lah. Yang tak cukup hon tu, keluar daripada mulut tu, mencarut tu. Tu dah tahan tu. Tuan-tuan, itu peluang tuan-tuan untuk doa pada Allah. Betul tak tuan-tuan? Sebab orang yang teraniaya antara 3 golongan yang dimustajabkan Allah. Sebab tu jangan cakap pandai-pandai lah tuan-tuan. Kalau orang tak bagi kita masuk tu, sabar sudah. Kan ada orang kita duk nyot. Kita pun duk tak bergerak. Tambah perempuan pula, steering sampai sini. Dia duk gitu. Saya kalau bawa kereta, saya suka tengok orang bawa kereta. Dia tarik steering tu. Saya duk kata, kok ni boleh bawa ke mana? Dia nak kuno macam mana? Tuan-tuan pernah nak balik buat apa? Dia nak kuno macam mana? Kita kalau boleh nak, dia jauh, straight kan tangan kan? Dia rapat tu. Dia senang nak, tambah tu tinggi kan? Myvi kan tinggi tu kan? Dia senang congok, takut ada lubang tu. Lepas tu, orang macam ni kadang-kadang tak bagi laluan masuk, kesian lah tuan-tuan. Bagilah masuk, tidak tuan? Salah tu orang kita. Baik. Seterusnya. Dan kata ulama, nikmat kesihatan dan masa lapang ialah
nikmat yang terbesar pada masa kini. Nikmat itu akan lebih dirasai pada saat kita dalam kesakitan dan juga kesibukan. Begitulah fitrah manusia, saat senang mudah melupakan Allah, tetapi sering pula mengingatinya saat susah. Itu simple lah manusia. Sebab tu saya, tuan-tuan, kalau jumpa pengemis kan, tetap pengemis. Di Kuala Lumpur ni banyak pengemis. Pengemis ni banyak level, tuan-tuan. Dia macam main Counter Strike ke? Counter Strike lah. Dia macam main game juga, ada level-level. Hak level teruk sekali tu ada. Hak level agak up to date sikit pun ada. Pengemis ni, kita tengok juga. Dia main pun nak mengemis pun naik Grab tu. Ni tak nak kena mengenal siapa. Dia pakai tahu ustaz nak bagi derma ni, ustaz tengok kan dia kadang-kadang tu kan buta. Tengok buat buta. Kita pun janganlah dia teruk sangat. Dia main sampai dia buat macam tu. Buta ke tak? Buta ke tak? Tak salah buat macam tu. Bagi sudah lah. Dia nak tipu ke apa. Tuan-tuan, prinsip saya mudah. Dah tuan-tuan ambil. Tuan-tuan bagi dapat tak? Dia nak tipu Ustaz. Lantak dia lah. Dia tipu dia dengan Tuhan. Kita bagi dengan Tuhan kita dapat dah. Yang kita duk pergi peli dah. Hang buta ke tak ni? Cuba ni. Kita buat lawak dia. Gelak tu tak buta. Janganlah. Kan? Maka kita bagi dan kita dapat. Sebab tu, ulama' menyatakan fitrah manusia saat senang mudah lupa Allah. Senang ni banyak lah tuan. Kaya, ada pangkat, tadi bab kesihatan, bab masa. Kadang-kadang kita tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala. Senang ni semua orang nak senang. Mana orang nak susah? Tuan-tuan tanyalah siapa-siapa pun. Tuan-tuan, dalam surah ni nak susah. Nak susah? Tak mau. Semua nak senang. Dan kita tanya kenapa abang nak senang? Yalah ustaz, bila senang ni ustaz, semua benda kita boleh dapat dengan mudah. Sebab tu saya ni ustaz siang malam pergi petang kerja ni pasal apa ustaz nak senang. Tuan-tuan nak senang. Bila senang ustaz, saya boleh penuhi permintaan isteri saya, permintaan anak-anak saya. Sebab tu pengemanan seorang suami ni besar. Betul tak ayah? Kan semua tak kahwin ke ni? So bila sebut pasal kahwin dah semua tunduk pasal apa? Kan? Pengorbanan seorang suami besar tuan. Kadang-kadang dia menyembunyikan kesusahan dia demi anak-anak dan isteri dia. Betul tak? Dan dia tak kerja pun dia dapat dia kerja. Sedangkan dia kena berhenti kerja lah. Pergi kerja je besok ni ada kes. Itu Ustaz, saya tak sangka suami saya bohong saya Ustaz. Pasal apa? Rupanya Ustaz dia duduk pergi kerja pakai time tu dia kena berhenti dah. Tapi dia tak cerita kami. Pasal apa saya kata dia tak cerita pada kau? Sebab kau dia tak mau kau susah hati. Ui, untung dapat suami tu tak. Tuan-tuan ni. Saya bela tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak respon langsung ni. Keluar pakai tie elok pergi kerja. Dah kena buang kerja. Kan? Tapi rupanya bila dia keluar tu dia kerja tempat lain. Tie buang semua dia pergi kerja dekat pam minyak. Cari duit. So apa tuan-tuan? Sebab kewajipan dia menafkahi isteri dan anak-anak. Sebab dia tak nak anak-anak dan isteri susah. Tu hebat. Sebab tu ibu-ibu belakang saya ni. Yang mana dapat suami macam ni. Alhamdulillah. Tapi kalau dapat suami 6 jahanam duk makan duit lah bini tu betul juga sikit-sikit. Ya. RM10. Tu bodoh awak. Jenis duk kikih duit bini. Muka tak malu lah tuan-tuan. Tuan-tuan minta duit kat bini tuan-tuan. Ni yang tipu lah surau kena belah putih. Minta lah kadang-kadang. Minta lah. Kadang-kadang lah bukan selalu. Kadang-kadang minta lah. Ada 50. Abang gaji tak ada? Tak ada duit pecah. Ada 5,000 dalam poket. Contoh lah. Minta lah. Ada minta juga. Kalau dia bagi ambil lah. Kalau dia tak bagi jangan ada tiket tengkok dia. Ni tak bagi tu. Pulas ni tarik telinga. Jangan. Sebab duit isteri saja. Saya ulang segmen saya. Ni orang perempuan suka. Orang perempuan suka. Duit isteri saja. Duit suami, duit isteri juga. Sebab tu, hukum Islam, isteri curi duit suami, hukum ni tak dosa. Pasal apa tak dosa? Sebab perangai macam Haji Bakir bila bagi rekod. Tu tak dosa lah. Tahu Haji Bakir tu? Minta mesin jahit, pengsan. Tu macam tak. Tapi saya rasa tak ada suami tu. No? Ada. Kan? Kau minta nak beli kat Lotus sekap dengan apa kan? Dia minta 50, selalu suami bagi ubah. Minta 50 bagi ubah selalu. Tak berani sebut ni. Kau dia kata, saya bagi 50, tambah 50 lagi. Baru berkat dia kata. Berkat hanggu hang. Bila isteri minta 50, bagi berapa? Isteri minta 50. Ayah tak berani sebut. Suami isteri minta 50 bagi berapa? 100. Isteri minta 100 bagi 200. Baru suami baik. Ni isteri minta 50 bagi 30. Abang kenapa 30? Kita kan kena apa yang penting kerja sama. 30 20 hang tambah. Ini kedekut piang orang panggil ni kan. Sebab tu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala. Ingat tuan-tuan,
kita bila sebut tentang nikmat, bila sebut tentang syukur ni, ramai orang lupa benda ni. Sebab tu mula saat ini, mula detik ini, tahun baru ini, mulakan kita dengan apa pun perkara kita, meletakkan yang pertama sekali, Allah itu yang pertama. Itu yang pertama. Boleh tuan-tuan? Terutamanya bab berkenaan dengan rezeki. Rezeki ni apa contoh? Naik pangkat. Lagi? Sihat. Lagi? Wang ringgit, duit tu. Jodoh. Tu semua. Rezeki daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apa yang kita dapat, sama ada jodoh kita, pangkat kita, rezeki kita, kita syukur. Kan? Ada orang ya, saya sebab di awal kuliah saya tadi, ada orang bila bab pasangan ni kan, dia tak syukur. Sebab apa? Suami dia hitam. Hitam belegam, macam negro kan. So, mau cakap dekat. Kadang-kadang kat tempat kerja dia cakap, suami aku hitam lah, tak tahu lagi putih macam mana. Rasa kena berkelorok dia dah. Contoh. Kalau lelaki dengar marah tak? Sama orang lelaki lah. Orang lelaki gelak. Orang lelaki betul marah. Kenapa tak bawa main kenduri? Jarang tengok hamba bini yang main kenduri. Bukan tak bawa. Tak pun nak lawa sangat. Lah. Perangai teruk. Kalau bini dengar marah tak? Kau dengar marah tak? Asyik dinner tak bawa? Tak payah pilih ya. Dinner ni dia kecil-kecil. Asyik dinner besar dengan ketua pengarah. Dia tak bawa. Sedangkan orang lain bawa bini kan. Dia tak bawa. Sebab apa? Malu. Tak syukur. Hang syukur sikit. Sebab ada perempuan nak kat hang. Betul kan? Di Selangor, Kuala Lumpur, perempuan ramai yang tak kahwin. Saya baru ni buat isu tentang orang tak mau kahwin ni. Pelik dengan tuan. Tama-tama yang ada everything ni. Dia tak mau dah. Dia kata payah lu Ustaz kahwin dengan jantan ni. Jantan ni kata. Habis tu aku dia cakap ni kan jantan ke? Dia kata payah kahwin dengan orang lelaki Ustaz. Duduk sorang-sorang. Senang nak pergi London ke apa senang. Ada orang lelaki nak kena dengar cakap dia. Dia apa bukan sama taraf dengan saya. Takat kerja kecil-kecil tu buat apa. Saya gaji sebulan 30-40 ribu. Tak perlu lelaki. Oh kemah kau tu. Bila dia kata, saya kata mudah ya kak. Kenapa Allah ciptakan lelaki dan perempuan? Soalan mudah. Dia orang macam ni, kita jawab psikologi. Nabi ajar pada kita. Dia kata, saya tak perlu lelaki sebab saya dah ada semua. Kereta, rumah sewa. Kan? Saya kata kak, kenapa Allah ciptakan lelaki perempuan? Kenapa Allah ciptakan perempuan je semua? Mesti ada sebab. Dan yang kedua kak sekarang, kak boleh cakap tu. Dia tak sebab kak ada segalanya. Nanti bila kak sakit, kan? Kak sakit, siapa jaga kak? Betul kan? Tuan-tuan kalau isteri tuan-tuan sakit, tuan-tuan jaga tak? Tuan-tuan kahwin lain. Ini kan jadi suami tak guna ni. Ramai kena sebab aduan ni ambun. Isteri mengandung pun, beranak ke hospital dia tak main. Oh, dia duduk sibuk dengan bini muda apa ya? Ada bini muda. Oh, teruk, tuan-tuan teruk. Lepas tu tak cakap lah tu. Berani buat apa ni tanggung? Cakap lah kat bini tu. Ya, sebenarnya abang tambah satu cawangan lagi. Cawangan kedai makan kat mana bang? Tak, bukan cawangan kedai makan. Madu. Agak bila kita cakap itu, bini kita kata apa? Tahniahlah bang. Tambah lagi seorang bang. Ada itu? Ada ke tak kita? Sila-sila dia ambil tuan-tuan bola mesin basuh. Dia berbuah kelorong. Dia plan tuan-tuan. Jadi sebab tu, nikmat ni banyak lah. Tuan-tuan, kita semua ada Allah bagi nikmat. Sama ada sikit ataupun banyak. Cuma saya nak pesan dari saya tuan-tuan. Apa yang nikmat kita ada, ingat di fikiran kita satu, syukur dan berterima kasih dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Boleh tuan-tuan? Ni tuan-tuan esok dapat bangun tidur, syukurlah. Ada orang tak bangun dah pagi ni. Betul tak? Esok tuan-tuan boleh bangun tak esok? Nak bangun ke tak esok? Nak bangun tak esok? Kau tak mau dah? Tak mau saya dah orang kita tak mau bangun. Mesti semua nak bangun. Bila esok dah bangun, cakap apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ada peluang lagi aku bangun hari ni. Buat dah macam tu, buat tak? Kita jangan bohong lah surau ni kenapa peti tu kan. Buatlah balik, buat. Start hari ni, tahun baru ni buatlah. Banyak syukur kepada Allah ni. Kan saya sebut ni, Surah Ibrahim kan. You syukur banyak, Allah akan tambah. Syukurlah tuan-tuan. Dapat makan, orang belanja tu, jangan kufur. Ni satu lagi sudah pesan ni. Bila orang belanja ni, dia pelahap sangat tu. Orang kata ni tak apalah, ni aku open table. Roti canai sampai 5 biji dia makan. Ni pun perangai kau kan. Mentang-mentang orang belanja. Belanja 5, mama 5 roti canai. Yang ni makan ke pelahap? Lapar lama dah orang belanja 5. Teh ais 13. Tujuh tu tuan. Agak-agak esok dia nak belanja lagi. Ini bukan orang, bewok ni. Jadi orang pun tak belanja tu tuan. Jadi syukurlah sikit. Orang belanja tu makan sikit-sikit tu dah lah. Tuan-tuan selalu belanja kawan-kawan makan? Krik-krik ni. Betul tak? Belanja kawan makan tak? Hujung bulan lah. Okey lah tu. Ni aku belanja. Okey. Bukan tiap hari. Belanja ni bukan. Dia bukan kebajikan masyarakat lah. Sekejap lagi saya kena betulkan statement saya.
Dia belanja ni, dia ikut hari bagilah. Ada rezeki lebih. Dia kebajikan masyarakat lain, tiap bulan kena. Jadi kita kena faham, kalau orang tak belanja, jangan duk buat muka wilpay. Buat muka tak malu. Hari ni tak ada ke? Ada macam tu. Ada suka minta-minta tu. Tak malu dia. Hari ni belanja lagi ke? Lah. Kalau orang macam ni, tuan-tuan sedok kawan. Kawan dengan orang lain. Kata tak nak kawan juga. Kata pun muka tak malu juga. Jadi anda mampu mengubahnya. Cukup sekadar tu, nikmat yang ada boleh dikongsikan, tapi kongsi sekadar yang mampu. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah ada umur yang panjang, kita jumpa lagi di lain masa. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang tu datang pada kelemahan diri sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak. Jam saya sudah menunjukkan pukul 1.50. Kita berhenti setakat ini. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.